Assalamualaikum, Khairul Rizwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum. Hai. Apa khabar? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Sihat sangat. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, pertama sekali Khairul Rizwan, pertama sekali saya wakil daripada NS Digital nak ucapkan ribuan terima kasih kepada abang, kepada Khairul Rizwan sebab sudi join kita punya latihan nak live kita pada malam ini. Terima kasih Khairul Rizwan. Apa? Sebelum tu lighting. Nanti dulu tanya dulu lighting ke? Lighting sofa okey. Okey. Sebab kita bukan profesional dia. Aish, tak apa. Nanti nampak sangat. Okey, tak payahlah. Okey. Okey, siapa nama tadi? Amni Ya, Khairul Rizwan boleh panggil saya Amni ataupun Meni. Ikutlah yang mana Khairul rasa selesa. Amni ataupun Meni Okay. Alright, boleh. Macam Khairul Rizwan sendiri selesa nak saya panggil Khairul kan? Panggil saja Khairul saja. Ke nak saya panggil abang? Abang pun boleh, dek. Abang pun boleh. Okey, cantik. Itu dia. Abang Khairul ni macam sedap sikit dengar. Cik. Betul. Dia lagi mesra orang kata kan? Ya, betul tu abang. Okey, Cun. Alright. Okey, suka saya nak ulang yang kita punya abang Khairul ni merupakan bekas pelajar Meskom dan sekarang beliau berkhidmat sebagai broadcast journalist di Media Prima Berhad di TV3. Okey. Ya, betul. Baiklah, untuk topik Latin Night Live Season 2 episod 5 pada malam ini ialah Broadcast Journalist Edition. Okey, bagi viewers yang ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen di bawah, okey? Kalau ada soalan boleh je tanya. Okey, abang Khairul. Betul. Ya. Okey, abang Khairul, boleh kita mulakan? Boleh, tak ada masalah. Nervous pula. Boleh, Cun, cantik. Tambah sikit rating. Okey. Okey, abang Khairul, boleh tak abang Khairul share sikit latar belakang abang Khairul? Latar belakang. Ramai yang nak tahu. Okey, saya lahir di Perak, membesar di Pahang, and then study dekat UiTM Shah Alam, Meskom, tahun 2008, grade 2011. Dan sekarang bertugas di TV3 lah, di Sri Pentas HQ. Hampir 10 tahun juga bertugas di sini. Tapi masih lagi belajar macam mana nak jadi good reporter, macam mana nak polish I punya skill. Get orang faham where you at. Nanti soalan nanti kita minta Amni pula kupaslah nanti yang ni. Okey, boleh abang Khairul. Tak, saya tiba-tiba dah nervous sebab selalu je saya interview orang. Hari ni saya pula di interview, so saya kena klik-klik sikit lah. Tak apa, kita chill-chill je malam ni. Okey, betul tu Amni. Okey. Abang lahir dekat Perak. Kiranya duduk dekat Pahang. Betul. Ni maksudnya orang Perak campur Pahang lah kan? Tapi IC 08. IC 08. Amni orang mana? Amni, kami orang Kedah. Orang Kedah, saya tahu juga ni. Tapi dekat je dengan Perak. Okey, dekat je. Kedah kat mana? Kedah dekat Alok Stang tahu ke? Tak, jauh nu. Okey, abang Khairul. Jauh sangat nak. Okey, kita sedia maklum lah yang abang Khairul ni merupakan broadcast journalist iaitu wartawan penyiaran di TV3 kan? Okey, betul. Boleh tak abang Khairul share sikit lah sedikit selok belok menjadi seorang broadcast journalist? Okey, jadi sebenarnya tak ada apa beza pun. Jadi sama ada you broadcast journalist, you kerja dengan TV ataupun dengan paper, sama je sebab kita tugas hakiki kita adalah mencari bahan laporan. Okey,
jadi bahan laporan, lepas tu kita sampaikan laporan kita kepada kita punya penonton ataupun pembaca paper. Tapi untuk TV dia sedikit berbeza. Kerana apa yang membezakan, kerana kita turut serta sekali dengan apa ni? Kita turut serta sekali dengan dengan apa? Dengan penonton. Itu satu juga. Tanya Tak, saya sebab sekarang on the spot ni macam takut nak jawab. Tak, sebab dia beza dia sebab kita turut sertakan sekali dengan visual. Oh, Itu visual antara itu yang membezakan antara TV dan juga paper. Dan sebab apa? Sebab mungkin bila kita menghasilkan satu laporan, apabila ia disertakan sekali dengan visual, so maksudnya kita apabila kita nak tayang kat TV tu, penonton kita akan lebih puas sebab tengok sekali dengan visual. Visual tu video-video laporan kita lah, berbanding dengan di paper. Sebab kalau paper you just tulis kan, you cuma menulis, dan juga ada gambar sekeping 2 dah cukup. Betul? Betul. Okay, sebab tu lepas tu pula mungkin pembaca kita terpaksa visualize. Mereka terpaksa mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih, mereka terpaksa membayangkan apa yang berlaku sekian. So apabila kita main dengan TV, on the spot kita tunjuk sekali dengan visual dan orang lebih fahami dan orang lebih menghayati laporan-laporan yang kita turut siarkan di TV. Itu antara salah satu beza wartawan TV dan juga wartawan paper. Oh yelah, tapi betul juga macam sekarang orang lebih prefer TV kan. Kalau macam newspaper ni orang dah maybe ada orang beli tapi dah kurang lah kan. Jadi sebenarnya sekarang ni kita diberi saingan dengan media-media baru. New media. Apa maksud new media tu Amni? Okay, saya salah tak. Tak, maksudnya new media kat Masih sini. belajar. Tak apa. So kita belajar juga kat sini. Okay, new media dekat sini. betul. Okay. Kalau kita panggil konvensional, mungkin dia seperti paper dan juga TV. Tapi new media sekarang ni semua orang dah boleh tweet, semua orang dah boleh sampaikan laporan mereka, sama ada di Twitter, di Online. laman, di channel sendiri, di online kan. Sebab itu mereka sebab tu kita sekarang ni sangat apa orang kata berlumba dengan media-media baru ini, kerana sebab itu kalau Amni perasan sama ada di TV ataupun apa saja media, paper sekalipun, mereka semua dah ada online kan. Betul. Sebab kita nak cepat, kita nak paling pantas, dan kita juga berlumba-lumba untuk menjadi antara yang pertama menyampaikan lah. Dan kalau Amni perasan, kalau macam kami di TV3 sendiri, aduh, sesak nafas pula aku. Tarik nafas. Macam kami di TV3 sendiri, kalau Amni perasan sekarang kita banyak siarkan secara langsung, betul tak? Sebagai contoh, sidang media KKM, sidang media MKN, semua kita nak cepat dan kita nak bagi tahu bahawa orang ramai supaya kita adalah maksudnya tak perlu lagi tunggu-tunggu macam dulu, betul tak? Nak tunggu paper print, nak tunggu berita malam. So maksudnya penyertaan ataupun kesedaran, awareness ataupun apa orang kata, kesedaran lah kita punya orang-orang Malaysia sekarang ni pun sangat tinggi, terutama sekali dalam musim COVID semua ni, betul tak? Kita nak tahu apa yang berlaku dekat negara kita, sebagai contoh di politik. Dan mungkin macam Amni sendiri, saya rasa sebagai seorang pelajar Meskom, kena tahu, kena alert, kena aware apa yang berlaku di sekeliling kita, betul tak? Betul. Ya. Itu sebab sebagai contoh politik, kita petik politik lah, mungkin sebelum ni ramai yang tak berapa suka dengan politik, betul tak? So dengan adanya benda-benda macam ni, so kita dapat tahu dengan lebih pantas apa yang berlaku di sekeliling kita. Amni minum air dulu Boleh. Memang kita punya ni latte nightlife. Boleh minum latte, kopi, semua boleh. Tadi abang minum air kosong je dek. Oh, kosong je. Diet ke? Tak diet. Okay. Abang, macam abang cakap persaingan sengit tu kan, dia Betul. macam sekarang pun netizen pun sekarang macam laju je buat kerja. Betul.
Itu yang kan? membezakan antara new media dengan mainstream. Okay, mainstream ni macam kami lah, macam TV3, macam Utusan, macam Berita Harian dan semuanya. Itu adalah mainstream. So, untuk membezakan, kita bukan nak kata new media ini tidak reliable storynya. Tapi kadang-kadang mereka ini pun petik daripada laporan-laporan yang telah disiarkan. Misalnya seperti Misalnya seperti, yelah, kadang-kadang macam dalam paper, Berita Harian dah keluar. Okey, hari ni sebagai contoh, hari ni apa yang berlaku hari ni? Amni, antara salah satu berita yang berlaku di Malaysia, kalau benda kau masih ingat. Berita yang berlaku dekat Malaysia. Macam baru-baru ni, okeylah, dia more to COVID, more to politik, antara dua tu lah sekarang. Betul. Dan kalau macam hari ni, mungkin kita macam pagi tadi kan, kita punya salah seorang pemain JDT terbabit dalam kepala anak dia meninggal, betul tak? Betul, betul. Selalunya yang awal membuat laporan itu adalah mainstream media lah, seperti Berita Harian bernama TV3 dan sekian-sekian. Yang new media ni kadang-kadang dia orang cedok je story-story yang ini nak buat duit kan. Itu yang membezakan antara new media dengan juga mainstream. Okey, jelas faham. Jelas Alhamdulillah jelas. Lepas ni boleh panggil datang Rebau. Confirm. Macam Syazri cakap, ramai je ni yang suka dengar Abang Khairul kita cakap. Ya ke? Tengok 46 punya view. Allahu Akbar. Okey lah, memadailah Abang Khairul. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Abang Khairul, apakah cabaran terbesar dalam menjadi broadcast journalist yang berjaya? Yelah, macam kita semua tahu yang Abang Khairul telah mendapat beberapa pengiktirafan. Banyak juga kan pengiktirafan yang Abang dapat. Seperti yang baru-baru ni, Abang mendapat anugerah Raw Pop 5 2020 kan. Jadi kita nak juga tahu apakah cabaran yang paling utama yang Abang Khairul lalui untuk sampai ke tahap ni? Cabaran dia sebenarnya banyak sebenarnya ni, tetapi kalau nak cerita daripada awal sampai akhir saya tak habis. Tetapi itulah yang menjadi menariknya menjadi wartawan TV ini. Yang pertama, kita dikenali. Dikenali itu bukan bermaksud famous ataupun popular ke apa, tidak. Kita tolak ke tepi semua tu. Cuma kita dikenali kerana kita appear on TV, kita masuk TV, so orang kenal kita, betul tak? Betul. Okey, nak tanya sikit Amni Ya. Sebagai contoh, Amni tahu tak itu apa istilah stand upper? Apa istilah? Stand upper. Apa ya? Sekejap. Okey, tak apa. Sekali lagi. Stand upper. Stand upper. Tak belajar lagi kot. Oh, rasanya tak belajar lagi. Okey, stand upper ni adalah stand upper. Okey. Maksudnya stand upper ni adalah bila you tengok sesuatu laporan, and then ada wartawan cover laporan itu dekat yang site. masuk Cover berita dekat site. cover berita dekat site, and then dia masuk sekejap dalam TV. So dia menceritakan apa yang berlaku di kawasan itu, yang pertama. Dan yang kedua, mungkin dia punya closing. Kalau Amir lihat macam contoh, siapa nama? Nur Amni Nurul Amni. Okey, sebagai contoh, Nurul Amni melaporkan dari TV3, Nurul Amni melaporkan dari Sabah TV3 contoh. Itu adalah stand upper. Kita sebenarnya ada banyak term, okey. Yang pertama, stand upper. Kita ada buat live cross, laporan langsung, lintas langsung. Dan you bayangkan bila you bersiaran langsung, tetapi laporan yang you bagi itu salah. Okey? You rasa apa netizen kita ni menganggap kepada reporter itu? Apa anggapan mereka? Dengar tak? Minta maaf Abang Khairul, dia macam sangkut-sangkut sikit. Sangkut-sangkut mungkin saya punya
dekat saya dia macam loading. Okay. Oh, ni dah okey, ni dah okey. Okey, maksudnya dekat sini bayangkan anda membuat satu siaran berlintas langsung di sesuatu lokasi yang memainkan bukan story yang light, maksudnya story yang heavy. Sebagai contoh, berlintas langsung di mahkamah. Contoh semua apa yang kita cakap berfakta. Tapi kalau kita bagi satu fakta yang salah, on the spot orang akan cakap reporter ini adalah reporter bawau dan wawha. Okey, itu kan. Itu adalah salah satu cabaran dia. Selain daripada itu, sebagai saya, sebelum ini saya terlibat dengan laporan aduan rakyat. Yang mana aduan rakyat ni kalau Amni ada tengok TV3, sebagai contoh TV3, aduan rakyat ini kita mengetengahkan bahawa aduan-aduan penduduk-penduduk, tak kisahlah sesiapa yang nak buat aduan, dan kadang-kadang isu ataupun aduan itu agak sedikit kontroversi. Betul? Betul. Dan kadang-kadang kita diugut oleh beberapa pihak. Sebagai contoh gambar kita diambil, kita diugut macam-macam untuk memastikan bahawa laporan itu tidak disiarkan. Itu sebagai contoh. Saya sendiri pernah diikuti oleh tonton ataupun pemberi maklumat kepada sesuatu kawasan, dan gambar saya pernah diambil. Tapi tak apa, jangan risau. Itu saja yang mereka boleh buat, jangan risau. Tetapi ada juga beberapa kes orang-orang media juga. Sebagai contoh, di Pulau Pinang kalau tak silap saya dalam 4-5 tahun lepas, salah seorang juru kamera RTM Pulau Pinang kalau tak silap saya ditembak kerana melaporkan sesuatu perkara yang mungkin agak sedikit panas. Dan itu adalah salah satu cabaran, salah satu perkara yang terpaksa kami hadapi demi mendapat satu laporan yang telus yang kita nak sampaikan kepada kita punya penonton kita punya lah. Kalau macam saya di TV3 lah. Itu sebagai salah satu contoh. Amni jangan buat muka macam nervous sangat. Yes. Tak, sebab apa yang abang cerita ni dia macam bahaya tau benda tu kan. Tu saya macam sebenarnya macam semua kerja bahaya sebenarnya. Setiap pekerjaan itu ada cabaran sendiri. Cuma macam saya cakap tadi, sebab kita macam kami sendiri, kami dikenali kerana kami masuk TV. Orang kenal kan. Sebagai contoh, saya pernah buat satu laporan di Sabah. Satu perkampungan ini adalah mereka bukan warga negara Malaysia. Mereka adalah warga Filipina yang mana ada 3 generasi. So sudah ada 50 tahun di situ. So kita nak fight bukan sebab kita nak fight mereka untuk memberi IC ataupun untuk menjadi rakyat Malaysia, no. Tapi kita nak fight kepada mereka untuk sebagai contoh kebajikan anak-anak mereka yang tak dapat pergi ke sekolah. You bayangkan 50 tahun duduk di tapak pembuangan sampah. Macam mana? So ada dapat surat nak saman, ada dapat surat TV3 sengaja mencari sensasi sekan-sekan. Itu antara salah satu cabaran kami lah. Tapi ini just like apa yang saya cerita ini adalah salah sedikit pengalaman. Tetapi saya harapkan ini tidak menjadi apa orang kata pematah semangat kepada adik-adik saya yang mungkin ada sedang menonton ketika ini. Sebaliknya kita jadikan ini sebagai pengajaran, sebagai pengalaman untuk anda menjadi seorang wartawan yang lebih hebat di suatu masa akan datang. Amni ambil kos apa Amni? Amni broadcasting, Meskom broadcasting. Ya. Broadcasting. Dan sebenarnya kalau anda kenal beberapa wartawan di TV3 sendiri, tidak semestinya background mereka adalah journalism. Banyak juga yang kawan saya sendiri study dekat UK engineering, balik Malaysia jadi reporter. Ada yang ambil belajar kemis kan, pun jadi reporter. Semua itu disebabkan minat, dan insyaAllah anda boleh menjadi wartawan yang hebat. InsyaAllah. Okey lah abang. Sekurangnya macam kami semua macam aware lah benda tu kan. Like macam abang cerita ada kena ikut apa semua tu. Benda tu okey, boleh bayang benda tu. Ya, betul. Tapi itu semua bila you passion about something, you akan buat 100% lah. Itu sajalah. Betul.
Betul. Tak kisah, sebenarnya semua tak kisah kerja apa, insyaAllah apa yang kita buat tu akan kalau kita niat kita baik, insyaAllah diberkati. Itu je lah. Ya, betul. InsyaAllah dengan izin Allah. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun teringin nak jadi baca berita ataupun buat macam yang tambah saya suka yang pasal aduan aduan rakyat tu. Ya, Sebab kita betul, banyak informasi kan, kita dapat tahu banyak informasi tentang orang di luar sana. Macam kita tengok yang baru-baru ni ada saya tengok dekat dekat aduan rakyat yang pasal budak-budak kanak-kanak makan sampah-sampah. Itulah laporan yang saya hasilkan di Sabah itu. Terima kasih kerana menonton. Ya Allah, Masya Allah. Saya tengok saya rasa sedih sebab kalau macam abang tak bagi tahu benda tu, orang luar takkan tahu tau. Sebab itu kita adakan balik, sebenarnya aduan rakyat ni sudah lama. Kalau Amni perasan zaman-zaman Karam Sinwalia kan? Ya, Karam Sinwalia legend itu, dan kita nak rebrand balik reporter laporan aduan rakyat ni kerana kita sebenarnya mungkin banyak lagi masalah-masalah kat luar sana yang kita sendiri tak tahu macam mana kan. So ini adalah platform untuk kita jentik sikit pihak-pihak yang berkaitan, kita buka mata mereka bahawa this is the real situation in your place. So buka mata, do something for them. Itulah dia. Itulah inisiatif yang kita boleh ambil kan, untuk bagi ada orang tolong dia orang semua tu. Betul tu. Okey, kita semua tahu yang bekerja untuk media ni, terutamanya di news and current affair NCA can be stressful sometimes, right? Dengan deadline ni lagi, dengan editing ni lagi. Jadi sebagai seorang yang berpengalaman, boleh Abang Khairul kongsikan how do you handle all of this stress? Stress actually you kerja mana-mana je, stress mesti ada, betul tak? Betul. The key is how you manage your punya stress. Macam kami wartawan, sebab kita bekerja dengan deadline, betul tak? Kalau bos kata malam ni nak keluar TV, malam itu jugalah kita kena siapkan story. Betul? Ya, betul. Semua tempat macam tu jugalah. Cuma kita kena plan lah. Kita kena plan daripada awal apa yang kita nak buat, apa visual yang kita nak shoot, apa angle yang kita nak highlightkan. Okay, sebab kalau wartawan TV ni, we are not working alone. Kita bekerja sendirian. Kita bekerja sama dengan kita punya siapa. Kita kena bekerja sama dengan kita punya cameraman. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab kalau cameraman and reporter klik balik masuk kerja, itu sangat-sangat memudahkan kita punya kerja lah. Dan satu lagi, jangan tangguh-tangguhkan kerja. Kalau you tangguhkan kerja, itu yang akan buat kerja you bertimbun. Once you balik daripada assignment, balik terus ketuk story, pak. Kalau tak sempat siap, esok boleh siapkan. Asal yang penting tak tertangguh lah. Bila bos nak, story tu siap. Tapi saya ni jenis manusia yang suka buat kerja last minute juga. Sebab kadang-kadang bila last minute tu, you punya idea kadang datang bercurah-curah tau. Idea. Yes. Betul. Sebab tu saya suka kadang-kadang saya suka stay kat office sampai 2-3 pagi ketuk story. Sebab tentu orang tak ada, so you akan lebih relax and you akan lebih aman sikit lah nak ketuk story macam tu. Ya, dia macam orang cakap kena be professional lah, kena manage masa tu dengan betul. Betul. Sebab kita sebab kalau saya petik untuk TV lah sebab TV you buat story. Lepas story you siap, editor you akan check story you. Lepas tu daripada situ akan turun kepada producer. Lepas kepada producer akan turun pula kepada visual editor. So dia banyak proses yang mana kita kena bekerjasama antara satu sama lain. Okey lah Abang Khairul. Ada yang sempat cari jodoh ke kat sini? Diorang memang menyempat je, kat mana-mana semua menyempat. Itulah dia, saya pun tak faham Tak apalah, kasih chance. Kita doakan mereka bertemu jodoh di sini, jangan risau. Amin. Okey, Abang Khairul, boleh tak Abang Khairul kongsikan satu pengalaman ataupun kes yang Abang Khairul
tak boleh lupa semasa Abang Khairul cover berita di lapangan? Sebagai contoh, kalau boleh saya kongsikan, yang paling saya tak boleh lupa sudah pastinya di Sabah itulah yang mana yang alhamdulillah laporan itu sendiri telah memenangi laporan berita terbaik anugerah Skrin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sendiri Abi pernah pergi tak tapak tapak pengumpulan sampah tu? Tak pernah. Okay. Kalau kita bawa kereta, dibayangkan kita bawa kereta, kita lalu belakang lori yang membawa sampah. Apa baunya? Busuk. Kan, bawang sin wakak. Ya. Okey. Okay. So, tetapi saya pergi satu tempat yang memang tempat pengumpulan sampah. And you just imagine like 1,500 macam tu penduduk dekat situ yang duduk dekat situ. Memang duduk dekat tapak pengumpulan sampah, pelupusan sampah. And then budak-budak umur 3-4 tahun sekolah tak boleh pergi. And then mereka pun 3-4 pagi dah bangun, dah cari sampah untuk bahan-bahan yang mungkin boleh dijual semula kan, untuk recycle. Saya sampai, terus terang saya cakap, saya sampai nak menitiskan air mata lah. Ini bukan drama tapi itu adalah realitinya. Itu adalah realitinya. And you just imagine, dengan menggunakan mata saya, di depan saya, mereka apabila je lori sampah itu sampai, mereka budak-budak ni sampai cari bahan-bahan dan boleh depan mata saya mereka minum air kotak Milo yang telah expired. Allahu Akbar, sedih. Yes. Yang telah expired. Itu satu lagi macam roti-roti tu. Roti-roti tu mereka makan. Itu antara salah satu yang saya tak boleh lupakan lah. Kita kat sini sedap-sedap makan roti yang ni, makan semua yang sedap-sedap, tapi diorang dekat sana, ya Allah. Saya pun rasa tersentuh bila tengok bila abang cerita lagi tambah rasa ni. Itu antara, kalau di Malaysia lah, antara yang saya tak boleh lupakan. Tapi saya berkesempatan juga pergi ke Lebanon, salah satu kawasan bergolak, dan waktu itu bulan puasa, ramai juga sebenarnya refugee kita panggil, pelarian Syria yang duduk dalam musim sejuk di bawah kemah, tak cukup makanan. Itu pun antara salah satu kenangan-kenangan yang antara kenangan manis lah yang saya dapat sepanjang saya bergelar wartawan ini. Saya terus terang saya cakap saya sampai hari ni saya masih lagi belajar untuk menjadi good reporter. Masih lagi belajar how to polish my skill, especially my writing, my PR. Semua tu saya masih lagi belajar. Dan kalau orang tanya saya, memang saya akan cakap saya bukanlah wartawan yang kelas A, tak ada. Dan kita cuba belajar. You try to be humble, how many achievement you achieve, how many awards you have. But kalau you punya attitude very bad, orang takkan respect you. Itu je. Ya, betul. Siapa je yang nak hormat kita bila kita buat benda-benda yang orang pun akan pandang, boleh nilai, boleh judge kan? Betul tu. Okey, Abang Khairul, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, kita nak tengok soalan daripada kita punya viewers ni. Okey, pilih. Pilih. Okey, ni ada orang tanya, Abang Khairul, story apa yang paling bahaya sekali yang Abang Khairul pernah cover? Bahaya, saya tidaklah berbahaya sangat. Kalau dulu, sebab saya sebelum ini saya pernah berkhidmat di Seri Pentas. Saya bermula karier saya pada tahun 2011. Lepas grad daripada UiTM Shah Alam, saya terus start dengan kerja TV3, ada masuk training sikit. Dalam 6 bulan pertama saya di Seri Pentas. So 6 bulan pertama, lepas tu saya ditransfer ke Pahang, Kuantan for 4 years. So lepas itu saya akan ditransfer ke Negeri Sembilan 3 tahun. Lepas tu balik ke KL awal tahun lepas lah. Lepas tu di Pahang, ada pernah Pahang ni ada satu kes dia panas dengan isu-isu boksit, isu-isu boksit, yang mana boksit ini adalah bahan mineral lah
di sana. So mereka meneroka beberapa buah kawasan dan cari bahan galian itu untuk dijual. Dan macam saya cakap tadi, saya pernah diugut oleh Tonto. Jangan keluarkan laporan ini. Gambar kami diambil dan diikutilah, tapi tak adalah sampai kes bawa barang ke, sampai kena rompak ke apa benda, itu memang tak ada lagi. Cumanya itu antara salah satu saya juga pernah kena sound juga oleh salah seorang menteri besar, tapi saya tak nak bagi tahu negeri mana. Menteri besar negeri mana. Saya tengah meeting, saya pergi satu waktu tu memang dia nak buat sidang media, and then kita pergi. And then daripada jauh dia jumpa saya, dia cakap, "Aku jumpa kau tepi jalan, aku tombok muka kau bersapai gigi." Saya tak nak bagi tahu menteri besar mana. Tapi yes, dia cakap macam tu dekat saya. Tapi dia sebenarnya baik orangnya. Mungkin dia nak gurau ke apa benda ke, mungkin waktu tu tak kena ke untuk ketika laporan itu disiapkan. Mungkin dia waktu tu dia pun macam agak moody ke. Lepas jumpa kita dah boleh gelak-gelak, dah boleh chill-chill, boleh minum-minum. So itu antara salah satu kenangan yang saya takkan dapat lupakan lah. Allah Akbar, nasib baiklah, husnuzon lah kan, sebab kita husnuzon. Yes, kodok dan kadar. Okay. Abang Khairul, dalam banyak-banyak desk berita yang abang pernah buat, yang mana yang abang rasa paling susah? Crime ke, politik ke? Okay. Saya sebabkan di Seri Pentas, macam saya cakapkan tadi, saya sekejap jadi Seri Pentas mula-mula dalam sekitar 6 bulan je. Lepas tu kalau kami di state, kami di wartawan negeri ni, kita buat semua jenis laporan. You buat crime, you buat sport, you buat general, you buat politik, you buat court, and then you buat macam-macam lah. Sebab itu saya rasa beruntungnya menjadi salah seorang wartawan yang dipindahkan ke state. Kalau macam reporter-reporter kat KL ni bila sebut pindah ke state ni, merasa macam nightmare kan. So I punya career ni akan stop. No. Sebab you akan banyak belajar benda dekat state sebab you are independent. Semua story you kena buat sendiri. And then, tapi kalau tanya saya lah saya terus terang saya cakap, sebenarnya saya politik saya kurang sikit. Saya story politik saya kurang sikit. Tetapi bukanlah satu makna untuk anda tidak tak nak ambil tahu what's happening kita punya dekat kita punya surrounding ni. Tapi you tak suka politik, tapi you kena belajar juga politik. You kena ambil tahu juga, bukan setakat dekat Malaysia tetapi juga dekat luar negara. Nak tanya soalan cepu emas nanti kan terkejut pula ni sekarang. Jangan. Tapi kena ambil. Cuma saya cakap yes, Khairul was in Negeri Sembilan and have helped cover UiTM Rembau before for news. Siapa ni? Akazuki. Okay, yes, sebab saya kat Negeri Sembilan dan saya pun pernah pergi juga UiTM Rembau untuk cover waktu tu convocation kalau tak silap saya. First batch broadcasting degree yang convo kalau tak silap saya, like 2017 or 18 macam tu. 2017 UiTM Rembau baru buka. Yes. Biasalah. Dan Cik Aisyah kan, ada Cik Aisyah, lecturer nama Cik Aisyah ada ke? Miss Aisyah? Ada, Madam Aisyah Aidil Rahman. Azril betul? Azril kan? Yes, Azril betul. Itu semua kawan-kawan saya lah. Syafiq. Ada my friends yang sudah berkhidmat dengan UiTM dan saya sangat-sangat bangga dengan mereka. Wow, Masya Allah. Itulah dia. Okey. Abang Khairul, bukan mudah kita nak jadi, macam Abang Khairul, bukan mudah nak jadi seorang broadcast journalist ni. Jadi boleh tak saya nak tahu apakah kunci kejayaan atau prinsip yang Abang Khairul pegang untuk capai ke tahap ni? Okay. Saya sebenarnya kalau nak cakap, macam saya cakap tadi, saya tak hebat. Saya tahu ramai lagi reporter-reporter kat luar sana yang lagi hebat, yang lagi bagus, yang mungkin tidak ke depan. Macam saya cakap tadi, kami keluar TV, so orang kenal, itu saja. Kunci kejayaan ke tadi, apa storynya? Apakah prinsip, ialah kunci kejayaan ataupun prinsip yang Abang Khairul pegang sendiri untuk capai ke tahap ni?
Saya satu je. Saya ingat apa yang saya buat ini, saya bekerja. Saya nak cari makan. Ini adalah periuk nasi saya. Dan saya rasa kalau kita bekerja ikhlas, kalau kita minat dengan kerja kita, insyaAllah semuanya dipermudahkan. Betul tak? Betul. You jangan, saya satulah, saya paling pantang sebenarnya kalau orang bermuka-muka. Saya paling pantang kalau orang kaki kipas, kuat aircon, yang sikit-sikit mengganding-ganding dengan bos. Saya sangat-sangat pantang dengan manusia-manusia seperti itu. Dan sebabnya kalau you nak berjaya, you berjaya dengan cara yang betul. You buat kerja you, jangan hirau apa orang lain nak cakap. Sebab saya terus terang saya cakap saya kadang-kadang ada masalah attitude juga sebenarnya. Macam saya kadang-kadang sebab selalu kita office hour 9 to 5, right? Sorry, 9 to 6. So saya kadang-kadang saya masuk lambat, So tapi saya stay sampai pukul 2-3 pagi, betul? Saya stay sampai 2-3 pagi. Orang tak nampak benda tu. Orang nampak macam engkau selalu masuk lambat. Itu. Tapi dia orang tak nampak saya balik lambat. Yang penting kita bila deadline, story you dah keluar, bahan tu ada. Bahan tu akan keluar. Itu je. Ya. Orang ni dia, kita buat apa pun orang akan tetap mengata, orang akan tetap bercakap. Betul. Itu saya setuju. Itulah. Macam you all lah, macam you all student kan. So janganlah kaki-kaki kipas lecturer cakap dengan Azril tak payah nak dengan dia sangat. Tak adalah, itu antara yang boleh kita kongsikan lah. Itu je lah. Ya, betul. Bukan senang nak senang. Betul, bukan senang nak senang. Bukan susah nak susah. Amni jangan terkejut Amni. Tadi saya ada perasan ada yang tanya Khairul tak nak jadi lecturer ke? Ya. Ada saya perasan tadi. Sebenarnya saya bukanlah kata tak berminat. Berminat tu berminat, tetapi nak menjadi lecturer tu you tahu you nak kena further study, right? You kena ada master, at least ada master. So belum masternya untuk saya ambil master sebab saya rasa agak dengan master saya yang agak terhad. Biarlah saya cari pengalaman dulu, insyaAllah. Dan kalau ada rezeki, mana dah tahu UiTM Rembau sudah nak ambil saya. Untunglah nanti batch baru dapat Abang Khairul jadi lecturer. Untung sangat. Aku suruh korang ketuk ketampi kalau tak siap saya. Sebab saya dulu kalau sebenarnya saya waktu saya study pun saya banyak main sebenarnya. Saya bukan budak pandai. Kita biasalah budak meskom kan. So you jangan nak concentrate study sangat. At least the most important is you enjoy your study life. You respect your lecturer and make sure all assignments kena siap bila sampai deadline. So itu antara salah satunya lah. Macam pada assignment. Ya, macam you all sebenarnya banyak lecturer yang muda-muda kan, kalau tak silap saya lah. Ya, betul-betul. Ramai yang muda. So you all kena, so bila muda-muda ni dia macam kita dah anggap dia macam kawan-kawan kan. So one thing that you semua kena buat is you respect you punya lecturer, walaupun sebaya-sebaya tetapi still kena ada respect. Itu je lah. Ya, kena ada limit lah. Betul. Okey, faham, jelas. Sukalah dengar Abang Khairul ni, rasa macam lagi berminat nak tahu lebih mendalam lagi. Alhamdulillah. Ada gaya lecturer tak? Ada. Semua orang dah panggil Sir Khairul dah. Bagus. Apa lagi follow lah Instagram. Promote. Wah, tak main-main je. Ya. Okey, kalau tak keberatan, boleh tak abang kongsikanlah tips untuk berjaya dalam kerjaya ni, terutamanya dalam bidang penyiaran? Okey, macam saya cakap tadi, benda basic you kena tahulah. You punya you punya arah tujuan, you nak pergi ke mana. You kena kenal pasti daripada sekarang. Let's say ada few yang suara Khairul sangat jelas. Alhamdulillah. Jauh sebenarnya ni. Okay, you kena tahu daripada sekarang. Kalau kata
daripada sekarang you nak jadi lecturer, you jadi lecturer. Apa you patut buat untuk menjadi lecturer. Kalau you nak jadi wartawan, apa yang you kena buat nak untuk menjadi sebagai seorang wartawan. Macam Amni, let's say Amni nak jadi broadcaster, nak jadi anchor, nak jadi penyampai berita. So you kena tahu daripada sekarang macam mana nak menyampaikan berita lah, contohnya kalau nak jadi wartawan. So yang penting you kena macam saya cakap tadi, benda basic, minat kena paling betul-betul kena minat. Sebab saya pun kadang-kadang macam agak lalang lah bila kita stress ni, kadang-kadang kan kita macam lalang lah, I'm so tired, semua benda tu. Macam-macam lah, tak lalat lah apa benda ni, distraction. So yang penting kena kerja keras untuk menjadi seorang wartawan. Sebab jadi wartawan ni takkan jadi kaya. Terus terang saya cakap, kalau you nak kaya, jangan jadi wartawan. Okay, wartawan ni kiranya untuk ambil pengalaman, untuk ambil pengalaman. Kalau you nak tambah kontak, you nak buat PR dengan orang-orang di sekeliling anda, kan, betul? So kalau you nak, sebab saya banyak belajar. You just imagine like I started my career when I was 23. 23 okay. Umur 23 muda lagi dah. Yes, lepas grad. Dan bayangkan umur 23 tahun dia nak kena ambil tahu pasal politik, dia kena ambil tahu pasal apa yang berlaku dekat Malaysia. Kalau tidak, you kena tinggal bas Selalu macam adalah my few friends yang 23 still enjoy, betul tak? Betul, ramai lagi sebenarnya yang tengah enjoy umur 23. Tengah enjoy. Saya tahu budak-budak Meskom, weekend, jumpa bintang, semua benda tu kan. Oh, jumpa bintang. Tak adalah. Ada kawan-kawan, adalah 2-3 orang makhluk Allah ni kan. Yang banyak, like saya umur 23, saya banyak berkorban. Saya korban masa saya sendiri, saya korban masa saya dengan family saya, yang mana susah nak dapat cuti. Tapi semua itu saya cari pengalaman terbaik lah. Sebab daripada benda-benda itu yang buatkan saya jadi sampai hari ini. Walaupun saya tak adalah sampai cecah 100% apa yang saya nak, tapi saya dah cuba. Saya dah cuba jadi yang terbaik, dan alhamdulillah ada jugalah pihak-pihak yang menghargai saya punya baik ni. Cuma satu saya nak pesan, kita kerja ikhlas. Jangan sebab kita nak kerja anugerah ke apa benda, biar anugerah itu yang datang, kita cari kita sendiri. Betul. Itulah contoh je lah. Terinspirasi dengan kata-kata tu. Okay, so boleh jadi lecturer? Proceed. Okay, Abang Khairul, bercakap tentang tips ni lah kan. Sesetengah orang dia tahu dia ada talent lah, orang cakap. Semua orang dekat sekeliling dia pun nampak dia punya talent tu, tapi dia takut dan malu untuk tunjulkan. Jadi apa pendapat Abang Khairul dengan segelintir orang yang macam ni, dan ada tak tips untuk atasi perasaan tersebut? Saya percaya kita ni ada kelebihan, ada kekurangan, betul tak? Betul. Allah tak bagi kita 10, Allah tak bagi kita 100%. Daripada 100 tu mungkin ada kita kurang 20, ada kita kurang 40, sebab kita manusia kan. Okay, bila kita rasa kita ada sesuatu, walaupun orang di sekeliling kita tidak appreciate, tak apa, insyaAllah you simpan dulu, ada waktu, masa, akan ada juga yang menghargai anda lah. Sebagai contoh, sebab tu saya kata, you guys, budak-budak Meskom ni sebenarnya kena build up your confidence level daripada sekarang. You kena start daripada sekarang, you kena correct, you kena explore apa potensi yang you all ada, apa kualiti yang you all ada yang boleh you jual bila once you graduate, and then you jual apa yang you nak jual dalam industri. Sebagai contoh macam Amni ni sebagai contoh, bukan saya nak bodek ke apa benda, bukan nak ajak pergi dating ke apa benda, tapi kalau nak boleh je. Oh betul, masuk line. Sebagai contoh Amni sekarang, okay, Amni mungkin nak jadi, Amni broadcasting right? Ya betul.
Okay, broadcasting. So broadcasting tidak semestinya you bekerja di depan TV. You keluar TV, you kat belakang TV juga. You main dengan kamera, semua benda tu semua kan. Ya, betul. So kalau you ada hidden talent which is you rasa you boleh jual, sebagai contoh you boleh jadi moderator, right? So you cuba jual. Kalau kata ada audition, apa-apa audition ataupun interview, just try. InsyaAllah kalau ada rezeki akan dapat benda tu. Sebagai contoh kami di TV3 insyaAllah, not sure kalau you all alert. Macam last year kita ada buat baca berita challenge, perasan tak? Perasan. Ramai yang tag dekat IG semua. Alright, so for the next year kita pun ada juga baca berita challenge 2.0. So this is the time for you guys untuk cuba nasib untuk menjadi penyampai berita. Mana tahu kalau ada rezeki akan dapat lah. Betul tak? Betul. Yes. Okey lah Abang Khairul. Ya. Sikit bagi nasihat sikit kepada junior-junior UiTM ataupun yang mana ada minat ataupun cita-cita lah nak jadi macam Abang Khairul. Ya, nasihat Okey, nasihat saya yang pertama adalah you kena belajar betul-betul daripada sekarang. Okay, you make sure you pass, you graduate dengan berjayanya. You respect you punya lecturer. Itu paling penting. Keberkatan ilmu itu yang paling penting. You respect your friends. Like I said just now, enjoy your student life. Sebab once you dah grad, bila you dah kerja, you nak lepak dengan kawan-kawan pun memang sangat susah sekarang ni. Yang ke berapa lah? Yang ke seterusnya lah. Yang ke seterusnya, bila kena cuba biasakan diri dengan keadaan sekeliling anda, absorb apa yang berlaku di hadapan sekeliling anda ini dengan cepat. Sebab kita zaman moden, semuanya benda nak cepat. Tak kisahlah you all nak jadi apa lepas ni, kalau boleh jadilah manusia. Yang pertama, jangan khianat kawan. Yang seterusnya, respect semua. Saya suka menggunakan perkataan respect, hormat. Dan juga ada juga lah, kalau boleh jangan lupa mak ayah. Jangan lupa mak ayah sebab restu ibu. Yes, doa mak ayah itu adalah the best. Dan takkan tiada tolak gandingnya. Sebab saya sekarang apa-apa hal saya akan call mak saya lah. Sebab doa mak itu sangat penting. So bila nak periksa ni, jangan lupa telefon mak ayah, boyfriend, girlfriend, tinggalkan dulu. Amni kenapa buat muka Amni? Tak. So itu antara salah satu rahsia ataupun nasihat yang boleh saya bagilah. Dan juga bila dah masuk industri, benda yang sama pula, benda sama juga buat, tapi jangan overacting, itu je lah. Okay, para viewers dengar tu apa nasihat yang diberikan oleh kita punya guest ni. Yes. Amni hobi apa? Hobi saya, saya suka, macam mana saya suka, tak adalah, saya suka bercakap. Lagi Bagus. Saya suka bercakap, tapi kadang-kadang itulah saya ada tanya Abang Khairul, sebab kadang-kadang kita rasa tak yakin dengan diri sendiri tau. Itu yang bila kita sahut cabaran tu, kita tahu apa kelemahan ataupun kelebihan kita. Bila you dapat buat benda tu, you akan rasa relief kan, you akan rasa sangat lega and you akan proud with yourself, right? Betul. Macam saya hobi saya adalah membela pokok. Kali dengan baking ke? Apa dia? Kali dengan baking Itu sikit-sikit lah. Dah lama dah tak buat. Membela pokok, tapi bela pokok tu best lah. Saya pun suka. Tapi bila saya tanam tak menjadi. Dia bukan tak jadi sebenarnya. Dia kena bagi extra attention sikit lah. Dia kena belai-belai sembang-sembang dengan dia sebenarnya. Betul. Okey lah, baiklah Abang Khairul. Masa pun cepat sangat berlalu ni. Tahu-tahu itulah dia, rasa sekejap sangat. Ya, sikit lagi dah nak habis. Sekejap je baru rasa macam berapa minit je kan, tapi dah dekat sejam dah. Ya, betul. Rasa macam nak lagi kan, tapi Betul. Kan? Okey, Abang Khairul. Sebelum tu, kita main satu game boleh? Game apa Pick up line apa feel apa tak boleh. Tak.
Okey, apa tu? Okay. Game ni dinamakan 5 seconds to answer. Alright. So basically saya akan tanyakan soalan. Abang Ya. Khairul kena jawab dalam masa 5 saat. Alright. Okay. Boleh Mesti soalan mudah-mudah je Ya, confirm mudah. Okey. Okay. Ready Soalan pertama. Okey. Ya. 3 perkara pertama yang dibuat pada waktu pagi. Tengok telefon, belik pokok, baju protein. Okay, Cun. Okay. 3 barang yang selalu dibawa. Handphone, wallet dan juga kunci kereta. Okay. Ni, yang last ni confirm. Semua gadis-gadis ataupun viewers kita ni nak tahu. Yes. Apa tu? Okay. Yes. Oh. Okay, yang ketiga. 3 ciri wanita idaman abang. Saya Sabar. Saya punya housemate dah jadi gila. Saya suka perempuan yang simple, yang satu tak over, satu lagi independent. Okay. Wah, macam ada dekat saya lah. Mungkin kita boleh tukar telefon nombor pula lepas ni. Okay, bye. Okay, seterusnya. Seterusnya. Okay, baguslah. Lepas ni ramai ni yang PM tepi ni rasanya. Okay. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, last kali abang. Last kali nak request satu benda. Ya. Nak minta abang belanja sikit outro ataupun standard outcue style TV3. Sekejap saya cari idea dulu nak cerita. Ni terkejut ni. Susah nak jawab ni. You all nak macam mana? Contoh. Yang macam dua rakyat tu ke? Okay, saya bagi contoh. Saya buat lintas rangsong contoh. Okay, boleh. Baik, sekian ni saya kena cari mic ni. Tak ada mic Oi. ke? Tak boleh. Punya. Fashion lah ni. Tu. Okay. Ni bukan saya punya saya tak submit. Okay. Tak kata, tak cakap apa-apa. Okay, contoh Ami adalah pembaca berita contoh Ya. Ami baca berita, okay. Untuk laporannya kita bersama dengan wartawan Khairul Rizwan Aizan sebagai contoh. Okay. Ami cakap lah. Sekejap, dah cakap. Takut tak jadi. Sekali lagi. Dah kita lari ayat lah. Tak apa, Ami cakap okay. Untuk laporannya kita bersama dengan wartawan Khairul Rizwan Azizan. Silakan Khairul. Okay, untuk laporan seterusnya kita beri kepada Khairul Rizwan Azizan. Silakan Khairul. Baik, terima kasih Amni di Seri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung bersiaran daripada rumah Khairul Rizwan dekat Damansara Perdana ni. Kita bawakan kepada anda secara langsung sebenarnya bersama dengan NS Digital Official bersama dengan Amni hari ini untuk kita berkongsikan kepada anda sedikit apa yang menarik mengenai sebagai seorang wartawan, kerjaya sebagai orang wartawan. Tapi kalau kita nak tahu lebih, pastikan anda terus bersama. Jangan lupa follow IG saya. Itu saja, kita kembali bersama Amni di Seri Pentas. Amni, silakan. Baiklah, terima kasih Khairul Rizwan. Bolehlah sikit-sikit kan. Tak Wah. terkejut ni. Aduh. Allah, Masya Allah. Sebelum ni saya tengok dekat dalam TV je. Tapi malam ni saya boleh tengok live. Sikit-sikit je. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Hebatlah, hebat. Sangat-sangat. Saya adore. Tak biasa je. Satu lagi Amni. Sebelum kita kalau boleh saya just nak bagi tahu kat anda sebab sekarang ini saya kita sedang kumpulkan bahan untuk laporan edisi siasat edisi siasat yang mana kita akan mula bersiaran pada bulan 1 nanti insya-Allah. Dan kita akan siarkan pada hari Ahad jam 9 malam di NTV 7 yang mana kita akan kita akan buat macam investigation reporting, laporan penyiasatan. Kita nak bongkar apa-apa yang berlaku di Malaysia ini. Jadi kepada anda semua, sokong kami insya-Allah hari Ahad jam 9 malam di NTV 7 edisi siasat bulan 1 nanti. Okey, insya-Allah auto tonton. Auto tonton Ya. Okey, Alright. baiklah abang. Di sini saya nak ucapkan yelah nampaknya masa pun dah menceburi kita, dah pukul 10 dah. Ya, Tamatlah betul. kita punya latih night live pada malam ini. Okeylah. Ya. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak sangat kepada Abang Khairul sebab sudi join kita punya latih night live kita pada malam ini. Dan sudi kongsikan banyak sangat ilmu yang bermanfaat dan macam lecturer dah.
Ya, insyaAllah. Doakan Ya. saya jadi lecturer UiTM Ya, Rambau. InsyaAllah semoga Abang Khairul akan terus berjaya di luar sana dan doakan kami juga insyaAllah. Amin. Amin. Selamat maju jaya kepada anda semua. Semoga apa yang saya kongsikan ini tidak menjadi pematah semangat anda untuk terus berjaya. Ambil mana yang baik, jadi pengajaran kepada anda. Saya pun minta maaf kalau saya ada terlebih kata, saya ada sebab saya ni suka bergurau juga. Saya ni kadang-kadang masuk air juga. Masuk air juga sebab kita tak boleh nak serius tahun ni. Nanti kadang-kadang Ya, jadi betul, benda lain betul. pula. Saya nak formal sangat. Betul. Okay, salam kepada semua lecturer-lecturer dekat sana. Ya, Dan insyaAllah. juga adik-adik saya di UiTM Rambau, semoga terus menjadi manusia berguna dan terus sukses di masa hadapan ni, insyaAllah. Kalau ada masa, kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih sangat abang. Stay safe, stay healthy. Okay Amni, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Wow, dapat mini love. Okay, bye.